وأرواح مشايخنا أجمعين ما شاء الله ورب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Kitab Tajul Arus ada dua orang yang lebih. Siapa yang berhajat? Satu je. 10. Ni ada ni. Sambungan muka surat 31. Syahadat. 4 daripada teh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Syahdan. Barang siapa mengkehendaki hadir hati atas Allah Ta'ala, maka hendaklah melazimkan atasnya dengan mewajibkan sekalian suruhan Allah Ta'ala dan menjauhkan sekalian larangannya. Itu terjemahan daripada kitab asal. Ini kitab asal ni terjemah. Kitab terjemah ni dah lama terjemah ni. Tahun berapa ni? 50-an ke 60-an punya kitab ni kan. Dia terjemah daripada kitab asal bahasa Arab. Kitab ini nipis je. RM1.50 ke. Tapi ini adalah kitab asal dia. Sebab tu perlu tengok pada kitab asal penulisan dia. Baru kita memahami apa yang disebut oleh pengarang. Kalau bahasa terjemah ya ada beberapa kesilapan lah. Maka tak dapat kita nak faham apa yang disebutkan. Adapun kitab asal dia, dia tak kata macam tu Adapun disebut barang siapa mengkehendaki hadir hati atas Allah. Jadi kita fahamlah. Barang siapa ingin hati dia hadir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dia lalai. Tetapi kitab asal dia bukan menyebut barang siapa hendak hadir hati pada Allah. Tetapi dalam kitab asal dia lebih tinggi lagi bahasa yang digunakan. 31 baris yang kelima. Adapun kata asal dia lebih lagi dalam daripada hadir hati. Kata asal dia mengatakan man aradal jama' 'ala Allah. Man aradal jama' 'ala Allah. Itu kitab asal dia. Dia terjemahkan jama' itu dengan hadir hati. Kurang tepat lah. Jama' ni, jama' maksud jama' zuhur dengan asar. Apa maksud? Bersatu kan? Bercantum. Dikumpulkan. Betul. Itu lebih tepat. Barang siapa ingin berkumpul dengan Allah, jama'. Barang siapa ingin bersatu dengan Allah. Itu maksud jama'. Jama' lawan dia dalam ilmu tasawuf faraq. Lawan jama' adalah faraq. Faraq ni bercerai. Faraq. Orang kalau berkahwin salah syarat-syarat dia,
Fi farak. Difarak diceraikan. Dipisahkan. Ni kena farak ni. Sebab tak cukup syarat dia. Tak sah. Nikah tu tak sah. Tak kena syarat dia. Pengantin dah masuk bilik dah. Pergi copek. Pisahkan balik. Tak kono tadi adalah syarat dan saksi ke apa. Farak, nama dia farak. Farak cerai. Kalimah asal dia jamak. Barang siapa ingin jamak dengan Allah. Man aral jamak ala Allah. Barang siapa ingin berhimpun, bersama, bersatu kepada Allah. Lawan dia cerai. Jadi itu yang dimaksudkan oleh pengarang ni. Kalau hadir hati, itu perbahasan yang lain. Sedikitlah jawab. Mungkin penterjemah tu kurang memahami istilah. Jadi di sana ada istilah bahawa keadaan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala disebut maqam jama', maqam faraq. Maqam menyatu dengan Allah dan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maqam jama'. Itu adalah maqam yang terpuji, maqam yang mulia. Itu maqam yang terpuji, maqam yang mulia. Maqam orang yang hati dia terlampau bersih. Tanpa hati bersih, maka orang tidak akan jamak dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kekotoran hati kita, maka kebanyakan kita, kedudukan kita adalah faraq. Kedudukan kita adalah bercerai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jamak dengan Allah taala ni adalah para aulia. Jadi para aulia ini maqam mereka itu adalah jamak, berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kedudukan yang terpuji. Kenapa berlaku maqam jamak dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa berlaku maqam jamak dengan Allah Subhanahu wa taala? Berlaku maqam jamak berhimpun Allah taala disebabkan kecintaan yang mendalam, kecintaan yang melampau. Sebagai contoh lah kita kata, sebagai contoh pasangan kekasih ataupun percintaan di antara amak dengan anak, percintaan di antara uan dengan cucu dalam soda tak soda, dalam soda tak soda, sayang ambil-ambil ke cucu dalam soda tak soda, perasaannya menyatu dengan cucu contoh dia tak soda, dia kasih bertambah-tambah, dia tak soda hati dia telah menyatu dengan cucu terlampau sayang, balik pondok damam, uan nak damam, contohlah kan, tak dapat je ni tu kata. Perasaan dia menyatu dengan orang yang dicintai. Tak boleh tu, dia kena ada. Itu maknanya cinta dia terlampau mendalam sehingga menyatulah. Menyatu cinta seorang ibu dengan anak. Apa maksud menyatu? Bermaksud perasaan anak itu adalah perasaan dia. Tu hampir menyatu tu. Anak tu gembira, dia gembira. Anak tu sedih, dia sedih. Apa tu? Datang nongar ke? Jadi sebagai contoh macam mana betapa menyatunya perasaan si ibu dengan anak. Kalau ibu sakit tak apa, anak sakit dia tak boleh. Itu maksud apa? Dia menyatu dengan anak dia. Sehingga dia melupakan perasaan dia. Dia sakit dia boleh tahan, tapi kalau anak sakit dia tak boleh tahan. Mana perasaan anak adalah perasaan dia. Anak dia gembira, dia pun gembira sama. Bukan dia dapat hadiah pun. Anak dapat hadiah. Macam dia dapat hadiah tu. Bila anak sedih, dia sedih. Itu kita istilahkan sebagai perasaan yang menyatu. Kalau dia tak pakai baju lawa tak apa. Tapi kalau anak tak pakai baju lawa, anak sedih, dia sedih semua. Yang tak pakai baju anak tapi dia pula sedih. Anak pula dapat baju baru, gembira, dia pula gembira. Dia tak ada baju baru pun. Pakai baju buruk tu ya. Tapi anak dapat baju baru riang, dia pun riang, semalaman riang. Kan pelik.
Kita kata perasaan ni menyatu dengan si anak. Kenapa? Sebab terlampau cinta. Begitulah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya terlampau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana sebagai jamak perasaan kita. Bukan kita bersatu zat, bukan maksud Allah taala masuk dalam badan, tidak. Kerana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyatu perasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata lain, apa sahaja yang dia lihat, maka yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia tengok, maka yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksud di situ adanya kudrah Allah. Turun hujan, maka dia melihat perbuatan Allah yang menimbulkan hujan itu. Masya Allah, rahman Allah. Terpandang kepada rahman Allah Subhanahu wa taala. Pandang makhluk di hadapannya, maka terpandang pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang jadi. Mana perasaan ini tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta seingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatannya kepada Allah mendahului makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia telah pisah dah. Dia ingat Allah taala saja. Sama ada yang baik ada pun buruk. Kenapa jadi begini? Kita kata sebab terlampau ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta dan sebagainya, maka apa saja yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang mengasihi anak, dia kasih sungguh-sungguh anak. Mungkin wal'iyadzubillah anak pun meninggal, contoh dia kan. Anak yang paling dia sayang meninggal dunia, contoh dia. Ataupun anak yang disayang dah pergi sekolah. Contoh dia. Maka tinggallah dekat rumah itu permainan anak, baju anak, kasut anak dan sebagainya. Mak tadi sangat sayang kepada anak dia. Dia terpandang baju anak meleleh mata. Jadi ayah, apa menangis ni? Wah, baju anak kita nah. Belak, kapam je baju tu. Kata ayah. Jadi ayah makam dia bercerai, farak. Ayah perasaan dia bercerai dengan anak dia. Dia tak nampak anak dia kat baju tu. Dia nampak baju tu. Pula kono baju tu kepandang menangis pula. Perasaan dia bercerai. Dia nampak baju, tak nampak anak. Tapi si ibu tadi nampak baju, dia tak nampak baju, dia nampak anak. Mana menyatu, berhimpun, nampak baju, nampak anak, nampak permain, nampak anak, nampak. Itu maksudnya. Begitulah diumpamakan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada sesuatu di dunia ini yang bercerai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau si ibu tadi, dia kata dan tak dapat nak lupa anak dah, kata dia. Sebab apa? Dapat ni semua dia punya ni, kata. Permainan, katalah anak dia meninggal dunia, wal'iyadzubillah min dzalik. Kemudian dia terlampau cinta kepada anak dia, manjang menangis dia. Apalah kau menangis kau ni, kata. Nak buat macam mana? Semua ni dia punya, baju dia, permainan dia. Nampak je ingat, nampak je ingat, nampak je ingat. Nak makan nampak pula pinggan anak tadi menangis lagi. Jadi senang cerita sama ada pindah rumah ataupun kumpulkan barang anak tu buang. Jadi si mak ni tak adalah terkonang, tak ada lagi dah. Ambil buang. Mudah nak dipisahkan kalau orang begitu, kata-kata. Tak boleh terlupa, tak boleh lupa anak nampak baju anak kumpulkan baju anak tu bagi kat orang. Mudah. Tapi kalau orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin orang tu berpisah? Sebab tak ada pun makhluk ni yang terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak sesuatu dalam alam ni yang bukan Allah Taala jadikan? Tak ada. Semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan ulama, orang yang hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lagi tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebab makhluk ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sekiranya orang itu hatinya berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ialah keadaan yang sangat mulia. Itu adalah gambar orang yang terlampau ingat pada Allah Subhanahu wa taala, terpandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terpandang kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, farak nama dia. Farak ni orang yang bercerai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak bondonya, wilawa bondo ni boleh dapat duit ni. Dapat duit so boleh berjalan ni. Makna tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka dinamakan orang itu hatinya makam faraq, makam yang bercerai dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lain, apabila seorang manusia menolong kita, maka kita hanya melihat kebaikan manusia sahaja, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat manusia memberikan kejahatan kepada kita, jahat amit-amit orang ni, marah betul dengan dia, tanpa kita kaitkan pada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang yang hati bercerai dengan Allah Subhanahu wa taala, datang banyak masalah. Datang banyak masalah dan datang penyakit hati yang pelbagai sebenarnya dia. Ya? Kalau hati kita bercerai daripada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menyakiti kita, apa yang jadi ya? Kita marah ke orang tu, kita benci ke orang tu. Apa ini perangai? Sebab bercerai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang hatinya berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tu buat jahat pada kita, maka yang kita pandang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala melalui orang itu kepada kita, maka kita melihat yang mengkehendaki perkara itu berlaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tu sebagai wasilah saja. Maka taklah kita marah orang tu melampau-lampau. Kita marah juga orang tu, tapi akhirnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki orang itu menginaya kita untuk kita bersabar, untuk kita redha dan sebagainya. Maka selamat orang tu. Sama ada kita maafkan dia, sama ada kita melihat itu orang itu sebagai wasilah Allah taala yang tadi kepada kita. Taklah melampau-lampau kita marah pada dia. Yang kita lihat adalah kehendak Allah. Ini orang yang makam jamak. Begitu juga apabila orang buat kebaikan kepada kita, maka orang tu pun kita pandang kebaikan dia, tetapi lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang sebenarnya menghendaki baik adalah Allah Subhanahu wa taala, maka menyelamatkan hati kita daripada kerosakan-kerosakan yang pelbagai. Itu keistimewaan orang jamak. Macam mana Ibrahim? Banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana? Dalam Al-Quran Allah taala sebut tentang zikrullah dengan ayat yang banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Bukan sekadar nak dapatkan pahala zikir tersebut, tetapi untuk memperbaiki hati kita sehingga kita mengingati Allah sepanjang masa. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kepada Allah ketika mana kamu qiyaman, ketika mana kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring. Bermaksud perintah mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, itu ada dalam Quran. Sama ada kita nak buat ke tak nak buat. Cuma bila ulama huraikan apa hukum berzikir kepada Allah. Ulama kata hukum berzikir adalah sunat. Maka kita faham, sunat ni maksud dia buat daripada kepala, tak buat tak ada apa-apa. Ulama kata tidak semudah itu kita fahamkan makna sunat berzikir. Kalau sunat baca Quran, sunat apa? Sunat bersedekah, Tetapi sunat berzikir tidak semudah itu kita kata. Kalau sunat baca Quran, bermaksud kalau tak baca Quran tak berdosa. Kita pun taklah banyak-banyak baca Quran sekali lah sebab dia sunat. Sunat bersedekah kita kata. Datang tabung, baik tak rati apa kau ni? Sunat ke wajib? Sunat. Sunat jangan marah-marah. Maksudnya, mana boleh kita tak bersedekah. Tetapi memahami makna zikir dengan arti kata sunat, maka itu perlu diperhalusi kata ulama. Maka ulama mengatakan zikir itu umpama wudu. Zikir itu hukum dia umpama hukum wudu. Ataupun zikir itu umpama hukum baca Fatihah dalam solat. Apa hukum baca Fatihah? Tak, baca besok lah. Dalam bacaan biasa sekarang ni, baca Fatihah, apa hukum ni? Hukum sunat baca Fatihah, tak wajib. Bacalah Fatihah sekali, dia tak nak baca. Sunat, hukum baca Fatihah sunat. Tapi dalam sembahyang, dalam solat bertukar jadi wajib. Apa hukum berwuduk? Ambil wuduk apa hukum ni? Sunat. Wuduk hukum dia sunat. Sesaja ambil wuduk. Ada sahabat dia sentiasa mulazamah wuduk. Wajib ke kita mulazamah wuduk 24 jam? Nak tidur wuduk, apa hukum dia? Sunat. Wuduk ini sunat. Tetapi bila nak salat, yang sunat bertukar jadi wajib.
Maka kata ulama, kalau tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan benda tersebut, maka benda itu bertukar jadi wajib. Tidak sempurna solat kecuali dengan wudu, maka wudu bertukar jadi wajib. Zikir sunat. Tetapi kalau kita tidak berzikir, hati kita jadi rosak. Hati kita jadi lalai. Datang sifat mazmumah. Datang tamak. Datang ujub. Datang riak. Dan sebagainya. Apa hukum kita membersihkan hati kita daripada ujub? Wajib. Apa hukum membersihkan hati kita daripada tamak? Wajib. Apa hukum membersihkan hati kita daripada hasad? Wajib. Maka zikir bertukar jadi wajib. Jadi sebenarnya zikir itu wajib sebenarnya. Sebab apa? Tanpa zikrullah maka hati kita jadi rosak. Apa hukum hati rosak? Mati kerana hati kita rosak. Mati kerana hati kita hasad. Haram hukum dia. Maka zikrullah jadi wajib. Maka perbanyakkan zikrullah. Maka itu maksud daripada perkataan yang asal dia. 13. Mana tadi? Esok apa? 31. Kuih angin lah. Okey, maka dia kata barang siapa mengkehendaki berhimpun hatinya. Bukan hadir hati. Berhimpun hatinya atas Allah Ta'ala, maka hendaklah melazimkan atasnya, melazimkan taat. Maksudnya melazimkan taat. Melazimkan taat. Hendaklah melaksanakan ketaatan. Sekalian suruhan Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqiyami awamirillah. Apabila engkau lihat atas seorang perempuan engkau, isteri, apabila engkau dapati isteri engkau khianat, maka bahawasanya engkau sangatlah murka atasnya. Maka seperti demikian itulah nafsu engkau. Sesungguhnya khianat ia atas engkau pada sepanjang umur hidup engkau. Jadi kemudian baca lagi. Dan berhimpun orang yang punya akal, orang yang cerdik pandai, orang yang berakal, orang yang baras. Berhimpun dan bermaksud sepakat. Telah sepakat orang yang memiliki akal yang sempurna bahawasanya seorang perempuan, yakni seorang isteri, bagi orang yang berakal, sepakat mengatakan apabila seorang isteri itu, apabila adalah ia khianat pada suami dia, tiada suka tidur suaminya, tambahan itu bersama-samanya, tetapi ayat dia tak bermaksud sepakat para pijak pandai apabila isteri itu khianat maka perlu ditolak. Sepatutnya ditolak isteri itu. Sepatutnya ditolak, jadi dijatuhkan tolak atasnya akan dia. Mana orang berakal dah isteri khianat dah. Pun nak buat tak payahlah, tolaklah. Kata pijak pandai. Khianat dah. Maka sesungguhnya nafsu engkau khianat, ia akan dikau. Mengkhianat akan dikau. Kenapa khianat? Jadi isteri tadi dinamakan khianat, kenapa? Sebab dia tidak mencintai suami dia. Isteri tadi kata khianat apa? Sebab dia ikut laki orang lain. Laki lain dia ikut. Khianat lah. Dia tak mencintai suami dia, dah dia keluar ikut laki lain. Kita kata ini khianat. Ni lebih besar daripada tak masak tengah hari ni. Kalau tak masak tak apa lagi. Tapi kekhianat ni sepakat para ilmuwan, para uqala, para pijak pandai
talak. Isteri ni dah tersangat layak untuk ditalak. Sebab dah berkhianat, sebab dia telah memilih untuk mencintai yang lain daripada suami dia. Maka apa yang berlaku? Nafsu juga begitu. Nafsu ini khianat. Sebab kenapa? Sepatutnya dia membimbing kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana si isteri, benda yang paling wajib adalah mencintai suaminya, bukan orang lain. Begitu juga kita. Hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada pilihan lain kecuali kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuntutan isteri mencintai suaminya bukan kepada lelaki yang lain, begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu kita mengajak kita mencintai kepada yang lain daripada Allah taala, samalah seperti isteri tadi. Dia cuba untuk mencintai lelaki yang lain berbanding suami dia. Kalau orang bijak pandai kata, talaklah dia, buanglah dia. Kau kaya, duit kau banyak. Macam dia. Apa nak risau kan? Jadi begitulah disebut. Bagaimana nafsu kita ini berkhianat. Nafsu kita ini khianat. Ya. Jadi khianat di sini bukan tak solat. Kita solat, kita puasa, kita haji dan sebagainya. Tapi khianat nafsu ini dia pergi mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka khianat. Nafsu telah khianat. Kalau kita nak insaf, kita kata nak insaf. Bahasa Melayu insaf. Bahasa Arab insaf. Ada tabal sikit. Kalau kita nak insaf juga, insaf tu bahasa Arab. Kalau kita nak insaf, perkara yang ada pada diri kita ni apa? Iaitu nafsu kita mencintai lain daripada Allah. Nafsu kita cenderung kepada yang lain daripada Allah. Selain daripada Allah Ta'ala tu kuat sangat cinta dia. Maka samalah macam isteri tadi mencintai yang lain. Khianat. Maka nafsu kita khianat. Katanya. Khianat. Maka apa yang perlu lakukan? Maka katanya, demikianlah maka seperti diingat itulah nafsu engkau. Sesungguhnya khianat ia akan dikau pada sepanjang umur hidup engkau. Dan sepakat orang yang punya akal yang sempurna atas bahawasanya perempuan, yakni isteri, apabila adalah ia khianat kepada suaminya, ditalak akan dia. Maka sesungguhnya nafsu engkau itu khianat, ia akan dikau. Dia pandang yang lain. Jadi kalau si isteri dia pandang lelaki lain, khianat tak kira? Khianat. Dalam duit ada lelaki lain. Kekasih lama sekolah main. Contoh kan. Gambar lelaki tak disimpan dah. Gambar orang lain pula disimpan dah. Pagi petang siang malam mengelamun kepada lelaki yang lain. Kita kata, jahat betul perempuan ni. Kalau ada macam tu kita kata, macam mana tu kita kata. Tak payahlah, talaklah. Dia tak nak kat kau ni. Kita kata, memang kita jahat perempuan tu. Ya, memang tak baiklah perempuan macam tu kita kata. Sepakat, tak ada orang khabar baik dah. Sebab apa? Dia ingat kepada lelaki yang lain. Kita kata tak baik perempuan tu. Nafsu kita macam itulah. Nafsu kita macam itulah. Pagi petang siang malam yang kita inginkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Takkan macam tu, tu lain. Kita ngaban. Tu lain, nafsu tu lainlah gitu. Itu kita ngaban, kita nak mujuk hati kita. Kita nak bolor lagi nafsu tu, kita tak sanggup mengabarkan benda itu jahat. Itu tak ada lah, takkan macam tu bona. Kita yang tak nak sanggup benda itu jahat. Ulama mengatakan jahat. Jahat. Sepatutnya kita mengisafi bahawa nafsu kita betapa jahatnya nafsu kita. Sebab apa? Sebab dia memilih untuk mengingati yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak pegang hati itu, dah ke lain pun ya. Dah ke rotor pun ya. Dah ke dunia pun ya. Dah kepada makhluk pun ya. Jahatnya nafsu. Jadi terpaksa kita pegang nafsu itu. Didik dia dan sebagainya. Kalau tidak, maka dia khianat. Sikit nak ingat lain pula Allah Ta'ala. Nak ingat Allah Ta'ala, bonci amik-amik nak ingat Allah Ta'ala ni. Tak akan jahat isteri tu. Pandang muka lelaki ya, bonci amik-amik dia menang. Contoh dia. Yang lain, lelaki lain suka dia. Tak akan kita khianat. Khianat yang amat sangat.
Ya. Khianat sangat. Ingat suami, oi banci banyak dia ingat orang tua ni. Dia tu ni. Ingat orang lain, itu nak dia kata. Khianat tak perempuan macam ni? Khianat memang betul, khianat teruk tu kata-kata. Kita selama ini begitulah dia. Mengingati yang lain pada Allah Taala, sukanya kita ingat sesuatu yang lain pada Allah Taala. Ingat Allah Taala, Allah dah lah Tuhan, latih pula rasa dah. Maka nafsu kita khianat. Ya. Maka hendaklah kita insaf dan kita melihat kejahatan itu dan kita melihatnya secara bersungguh-sungguh kejahatan itu. Macam kalau ada pasangan suami, isterinya mencintai orang lain, ini masalah kes serius ni. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Konseling dan sebagainya. Ini masalah besar ni. Sebab apa? Isteri tak cinta suami dah. Ada lelaki lain dia cinta, tapi suami sayang pula kat rumah, tak nak cerai pula. Ini masalah besar ni kata-kata. Macam-macam kita baik. Tak tidur, tak terlelap kita mikirkan dia. Kalau berlaku keluarga kita, warning boleh mikirkan dia, tak lalap kita. Ni nafsu kita khianat, boleh lalap pula. Biasalah tu. Kita kata biasa. Tapi di sini sebut nafsu kita khianat. Dan kita tak rasa apa-apa kesalahan pun masalah itu, sedangkan dia masalah besar. Bagi Allah Ta'ala masalah besar. Cuma kita tak kata tak masalah besar. Itu masalah kecil. Itu bagi kita. Tapi kalau kita insaf, maka kita melihat betapa besarnya kesalahan kita sebab khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih untuk memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya khianat. Begitulah nafsu. Sepanjang khianat pada suami tiada suka. Tapi kemudian dikau percayaan hendak. Maka sungguhnya nafsu engkau khianat, ia akan dikau. Tiada ada kepercayaan kepadanya. Maka hendaklah kau talak dia. Jatuhkan talak pada nafsu tu. Jadi nafsu tu adalah masalah. Bila jatuhkan talak, rujuk balik. Nafsu ni boleh rujuk lebih daripada 3 kali. Kalau isteri itu talak 2 kali saja. Tapi kalau nafsu ni banyak kali talak rujuk balik. Mana kita nyahkan dia, kita pilih Allah Ta'ala saja. Dah patangkan dah khianat balik kan. Talak lagi kan. Sentiasa mana Allah Ta'ala beri kebebasan kita. Dah talaklah. Talaklah nafsu itu banyak kali pun tak apa. Macam mana? Kita sayang dan lebih benar. Jadi kalau suami sayang pada isteri itu, talak, rujuk balik. Sayang pula balik. Lepas tu bonci, talak pula balik. Lepas tu rujuklah balik. 2 kali dia boleh. Tapi nafsu ni begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tahu kita terlampau sayang nafsu kita. Bila kita dapat, kena talak nafsu ni, kita pun talak dia. Dah kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah engkau sahaja aku ingin ya Allah. Sekali dah kembali dia kepada nafsu dia. Lepas itu sadar balik, talak balik. Lepas itu sayang pula, rujuk balik ke nafsu. Begitulah kita, rujuk talak. Tak tahulah masa kita meninggal dunia nanti dalam keadaan kita rujuk ke nafsu kita, ataupun ketika meninggal dunia kita telah pun talak kepada nafsu kita. Berbahagialah orang ketika saat mati dia telah pun mentalakkan nafsu dia. Bermaksud ketika mati dia amat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bermaksud dia telah menceraikan nafsu dia. Dan malanglah orang ketika mati, dia rujuk kepada nafsu dia. Dalam erti kata, ketika meninggal dunia dalam keadaan tamak, dalam keadaan mencintai harta dan sebagainya yang bersangatan, maka ketika itu dia rujuk kepada nafsu dia. Maka meninggal dunia dia bersama dengan nafsu tersebut. Itu maksudnya. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh membimbangkan, dah sekali talaklah. Maka sentiasa hati dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Maka katanya talaklah nafsu, sungguhnya nafsu itu khianat. Tiada kepercayaan padanya. Hendaklah engkau talak akan dia dan jangan engkau turut kehendaknya. Kerana tiada datang daripadanya melainkan bala dan maksiat. Habis.
Ditanyai orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa juga yang banyak sesuatu memasukkan manusia ke dalam syurga? Bermaksud, apakah amalan pada akhirat nanti yang ramai manusia masuk syurga dengan amalan tersebut? Itu maksudnya. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling banyak manusia masuk syurga disebabkan amalan tersebut? Itu sahabat bertanya Nabi SAW. Bersabda Nabi SAW, taqwallah dan husnul khuluq. Khuluq ni akhlak. Taqwallah dan husnul khuluq. Di antara paling banyak orang masuk syurga bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, cantik akhlaknya. Ini lebih banyak peluang dia daripada kita banyak amal tapi akhlak kita tak baik. Itu maksudnya. Jadi yang banyak orang masuk syurga adalah akhlaknya yang baik. Akhlak kita tahulah ada dua. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Dan ditanya pula, apakah juga yang banyak orang masuk ke dalam neraka? Apakah punca orang banyak ramai masuk dalam neraka? Sabda Nabi SAW, hadis yang mungkin selalu kita dengar, Nabi mengatakan al-ajwafani. Ajwaf. Al-ajwafani, dua rongga yang menyebabkan orang ramai masuk ke neraka. Al-fam wal faraj. Dua rongga yang ada pada setiap manusia, ini penyebab yang banyak masuk neraka. Al-fam artinya dua lubang, dua rongga. Mulut dan lubang kemaluan. Faraj ni kemaluan. Kenapa? Sebab datang daripada mulut makanan yang haram. Mulut ni banyak buat dosa. Yang pertama, dengan mulutlah kita memakan makanan yang haram. Masya-Allah. Duit kita haram. Maka mulut inilah penyebab. Sebab duit yang haram kita makan kan. Jadi mulut ni makan harta yang haram. Kemudian mengumpat. Mulut ini juga mengumpat. Mulut ini juga berkata dusta. Dan yang lainnya. Jadi anggota kita banyak buat dosa. Telinga kita buat dosa, mata kita buat dosa, tangan kita buat dosa. Tetapi dosa mulut ini luar biasa. Dia punya kesan dia. Maka kesalahan mulut ini menyebabkan orang masuk neraka. Dan di antara dua kemaluan, dua paha. Kalau dalam hadis sebut di antara dua paha, bainal fakhidain. Mana kemaluan manusia. Maka mereka melakukan zina, mawati binatang, dan yang lainnya. Maka hendaklah engkau basahkan hati engkau dengan menyesal. Habis, yang tu habis. Kemudian basuhlah dosa kita, basuhlah segala kesalahan kita itu dengan menyesal. Bermaksud, kalau kita ada dosa dan kita beristighfar, kita nak basuh lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, selain daripada kita beristighfar, selain kita bertaubat, kita nak basuh lagi. Umpama baju lah. Baju kita dah basuh dah. Tapi kita nak bersih lagi. Basuh lagi kita kata. Dengan apa kita nak buat ni, dah basuh dah. Kita kata, tapi bersih tapi tak berapa nak putih benar. Jadi orang, abu klorok pula. Oh, klorok ya, kita kata. Abu klorok pula, bersih. Dah abu klorok dah putih. Tapi nak bersih ni, abu nilo pula. Ya begitulah keadaan hati kita ni. Istighfar. Nak basuh lagi dengan apa? Kalau nak basuh lagi hati itu, maka basuh dengan menyesal, nadam. Bila teringat dosa, kita menyesal.
Air itu membasuh dosa kita. Seperti mana para sahabat, seperti mana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah beriman. Sayyidina Umar dah berhenti buat maksiat. Tapi pada ketika-ketika tertentu, bila dia teringat jahiliah dia menyesal. Sayyidina Umar. Bila dia teringat macam mana dia menyembah berhala, maka Sayyidina Umar menyesal perbuatan masa jahiliah dia. Dan menyesalnya Sayyidina Umar ni sampai dia rasa takut dan bimbang tentang hari akhirat. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, kalaulah dalam 100 orang, seorang masuk neraka, masih lagu kebimbang yang seorang itulah dia aku. Sebab apa? Sebab dia pernah melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka basuhlah hati engkau dengan menyesal atas sesuatu yang sudah engkau tinggalkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barang yang disuruhnya, dan engkau kerjakan barang yang ditegahnya. Sesungguhnya tersalah engkau pada menyesalkan pekerjaan apa macam tu? Di batas? Ditegah? Oh, ditegah ya? Ditegah. Sesungguhnya tersalah engkau pada menyesalkan pekerjaan di batas, ditegah perempuan engkau, anak atau bapa dan ibu. Tetapi adalah hak daripada mereka itu bahawa di atas, pekerjaan di atas. Adalah ia di atas. Pekerjaan atas perempuan engkau, anak atau bapa dan ibu. Tetapi adalah hak daripada mereka itu bahawa mengkuatkan oleh mereka itu akan menyesal atas luput mereka itu. Masya Allah. Orang baca bahasa Arab pun faham. Wallahi fin nawaih ala zawjah aw zawjah aw walad bal afataka min Allah ghalatu. Wallahi fin nawaih, wallahi fin nawaih ala zawjah aw zawj aw walad bal kana fi hakim ayuqimun nawaih ala faqdarin taqwa. Rasulullah fataka min Allah azza wa jalla ghadatu. Wallah fin nawaih ala zaujah walad. Okey. Sikit lagi. Oh, dah 7 sukun. Nak habis dah ni. Sikit lagi. Lepas tu dah boleh berhenti tadi ni. Dah masuk baca dah. Tersalah engkau. Mana tersalah engkau bermaksud salahlah. Salahlah engkau. Tidak betul. Salahlah engkau sekiranya menyesal pada pekerjaan di atas isteri engkau. Bermaksud menyesal kepada kesalahan kita kepada isteri kita. Atau anak atau bapa atau ibu. Tetapi adalah hak daripada mereka itu bahawa menguatkan oleh mereka itu akan menyesal atas luput. Mereka takut kepada Allah Taala. Bermaksud memang patutlah seseorang itu dia menyesal kalau dia tidak menunaikan hak kepada isteri dia, kepada anak dia dan kepada bapa dia. Tetapi terlebih aula, terlebih patut dia menyesal, itu maksudnya. Terlebih patut dia menyesal kalau dia tidak menunaikan hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud dia. Di atas luput mereka itu takut kepada Allah Taala. Daripada mereka itu banyak engkau tertawa dengan keluarkan suara engkau seolah sudah engkau melalui siratul mustaqim dan melalui engkau atas api neraka. Sesungguhnya belum engkau melalui siratul mustaqim dan neraka, maka hendaklah menyesal engkau dan menangis engkau. Jangan tertawa dan sukacita jika melihat engkau jalan siratul mustaqim dan neraka, tiadalah kering air mata engkau daripada menangis.
maksud dia. Jadi maksud kata yang menyesal tadilah, disuruh kita menyesal terhadap amal kita yang salah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada keluarga pun kita menyesal, maka kepada Allah taala terlebih aula kita menyesal. Maksudnya sebelum akhirat, sebelum kita sampai ke akhirat, sebelum kita meninggal dunia. Maka menyesal di atas dunia ini diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Menyesal di atas dunia, Allah taala ambil kira sebagai satu kebaikan, pahala, ditulis. Kalau hari ini kita menyesal, diambil kira sebagai satu amalan yang soleh. Tetapi kalau di akhirat, di padang mahsyar, menyesal kita tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia kita menyesal, itu diambil kira sebagai amal yang soleh. Jadi kalau macam tu, dekat dunia lah kita menyesal perbuatan kita yang salah, ibadat kita yang salah dan sebagainya, itu diambil kira. Sebab kalau di akhirat, menyesal kita tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam.